Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana sudi join bersama Quote of the Day bersama dengan Datuk dari Kota Baru. Dengan harapan semua berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Hisham, terima kasih Hisham. Assalamualaikum jemaat. Handsome, selamat pagi. Terima kasih Hisham pun handsome. Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Inar. Assalamualaikum, selamat pagi Inar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat. Dan sesungguhnya ada seorang sahabat memberitahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini hari Jumaat. Aku telah bersawat suku daripada ibadatku. Suku daripada ibadatku, aku berselawat kepadamu ya Rasulullah." Bagus, Rasulullah kata. Kalau banyak lagi bagus. Kemudian besok dia pergi lagi, "Ya Rasulullah, hari ini aku berselawat kepadamu separuh daripada semua ibadatku." Rasulullah kata, "Bagus. Lagi banyak lagi bagus." Hari ketiga dia jumpa lagi, "Ya Rasulullah, aku berselawat kepada separuh daripada ibadatku, aku berselawat kepadamu." Rasulullah kata, "Bagus. Lagi banyak lagi bagus." Lagi banyak lagi bagus. Rupa-rupanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja selawat itu akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan berselawat 10 kali kepada kita. Amalan lain Allah tidak menjawab, tidak menyahut seruan kita. Tetapi berselawat Allah menjawab, menyahut dan meningkatkan 10 darjat kepada kita dan membuang 10 kesalahan kita. Amin. Jadi sempena dengan hari Jumaat, banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja berada kecuali dalam tandas. Masa masak berselawat, masa cuci kereta berselawat, masa nak baring-baring berselawat, tengok TV berselawat, gosok pakaian berselawat, basuh pakaian berselawat. Apa lagi? Sapu rumah berselawat, potong ikan berselawat, potong ayam berselawat. Lap kiri, lap kanan berselawat. Everywhere you can berselawat. Wah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Demi masa. Allah telah bersumpah demi masa. Manusia ni semua rugi. Rugi. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman. Jadi jadilah orang yang beriman. Jangan tinggal berselawat. Jadilah orang yang beriman. Quote of the Day kita hari ini, sembang-sembang pagi hari ini. Tajuk kita. Menyesal di dunia atau menyesal di akhirat. Apa itu menyesal di dunia dan menyesal di akhirat? Jangan menyesal di akhirat. Menyesal di dunia boleh patah balik. Menyesal di akhirat, kita hanya ada satu one way ticket. Only one way ticket to the grave. One way ticket to the grave. Bukan one way ticket to the moon. To the moon boleh balik. Kalau to the grave, dalam kubur tak boleh balik dah. Tak ada orang nak pun. Busuk engkau masa tu. Arfa, apa khabar Arfa? Ifa, Assalamualaikum, selamat pagi. Ifa dari Ipoh. Orang Ipoh. Tambun ke? Sekarang hot topic pasal Tambun. Oh, Tambun. Cakap malam ni lah Tambun. Pasal Tambun. Ifa masuk malam ni. Pukul 10, pukul 9, pukul 10.
Kita bicara mengenai moderator PRU ke-15. Boleh Ifah? Cerita sikit pasal Tambun. Orang Ipoh mesti tahu Tambun. Tahu Tambun. Tapi pagi ni kita bercakap mengenai penyesalan di dunia dan penyesalan di akhirat. Siapa yang pernah menyesal? Kongsi sikit. Siapa yang pernah menyesal? Ataupun hidup dia tak pernah menyesal. Happy sama. Pun ada. Pun ada. Siapa yang pernah menyesal? Siapa yang pernah? Ina, ya. Terima kasih. Minta maaf, taubat, menyesal. Mohon dimaklumi itu di dunia. Tepatnya di akhirat sudah enggak ada manfaat lagi menyesal. Menyesal di dunia. Boleh patah balik. Tapi jangan sampai menyesal di akhirat. Arfah dah subscribe YouTube Atuk ke? Kalau dah, terima kasih. Haji Mak Natuk. Kalau dah okeylah. Kalau belum, boleh Ifah tolong tak? Tolong Atuk, tolong. Menyesal di dunia dan menyesal di akhirat. Menyesal. Dalam bab apa orang menyesal? Menyesal. Apa itu menyesal? Rasa kecewa. Menyesal. Menyesal. Ada orang yang menyesal. Tetapi sesalannya itu masih belum terlambat. Masih belum terlambat. Ada orang menyesal. Terus terlambat. Ada 3 hal yang membuatmu menyesal di dalam hidup ini. Pertama, selalu marah pada orang yang sayang kepadamu. Maka kamu akan menyesal. Saya pernah buat ni. Siapa pernah buat ni? Marah kepada girlfriend. Marah kepada boyfriend. Wow. Tu boleh tahan lagi. Marah kepada isteri. Wow. Isteri marah kepada suami. Selalu marah kepada orang yang sayang. Maka kamu akan menyesal. Sebab peganglah erat orang yang menyayangi kamu. Dan buanglah jauh-jauh toksik orang yang membenci kamu. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang buatmu menyesal? Kedua, berburuk sangka padahal kamu tahu. Kamu tidak tahu mengetahui yang sebenarnya. Belum tahu, belum jelas, belum usul periksa. Terus membuat keputusan. Akhirnya menyesal. Menyesal. Yang ketiga, menyakiti teman padahal dia telah berkorban untukmu. Setelah itu dia berkorban. Ini adalah contoh 3 yang membuat kita menyesal. Ketahuilah perbuatan dosa yang buatmu sedih dan menyesal lebih disukai oleh Allah daripada amalan baik yang membuatmu menyombongkan diri. Kata Ali Abi Talib. Di atas penyesalan kita, di atas dosa yang kita lakukan, itu lebih baik daripada amalan yang baik kita lakukan. Artinya, kita bertaubat. Orang yang menyesal atas perbuatan dosa dan dia bertaubat, maka itu amalan yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada amalan baik yang dia lakukan. Menyesal. Ya saudara. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat pada Tok Haji. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Menyesal di dunia atau di akhirat. Tapi ada orang menyesal. Ada juga yang menyesal. Menyesal lah. Menyesal tak belajar betul-betul. Kalau tidak aku dapat A banyak. Hoi, menyesal juga. Aduh, ya ada semut ke? Orang-orang kafir juga ada yang menyesal. Menyesal. Kalau dia tahu lebih awal Islam tu bagus, dia akan peluk agama Islam lebih awal. Menyesal. 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 Di dunia atau di akhirat. Itulah menyesal. Menyesal. Penyesalan di dunia, you boleh patah balik. Ya, Saudia, Ina Umar, ya. Ifah cuma derita dengan bekas suami orang. Bekas suami orang yang kita sayang. Oh, suami orang. Suami orang. Kahwinlah. Tak derita lah. Oh, bekas suami orang. Sorry. Bekas suami orang yang kita sayang. Oh. Menyesal. Adakah itu menyesal? Tak menyesal, Pak. Menyesal ke? Menyesal. Menyesal dunia boleh patah balik. Menyesal di akhirat tak boleh patah balik. Seorang yang bijak tahu siapa yang harus dia percaya. Namun lebih bijak
adalah menjadi orang yang selalu boleh dipercayai. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan tu. Biarlah kita menyesal di dunia. Jangan sampai kita menyesal di akhirat. Kerana menyesal di akhirat tak ada guna lagi. Tak ada guna. Tak boleh reverse. You cannot reverse anymore. Sebab itulah orang itu beruntung kalau dia menyesal dunia. Apa arti menyesal di dunia? Dia bertaubat. Bertaubat. Astaghfirullahalazim. Bertaubat kepada Allah SWT. Dan lebih-lebih lagi dia mencapai taubat nasuha. Taubat yang unggul. Di mana dosanya dihapuskan oleh Allah SWT. Tetapi amat sedih kalau kita tidak bertaubat. Walaupun pintu taubat sentiasa terbuka. Pintu taubat sentiasa terbuka. Tapi kita sedih sangat. Sedih. Sedih. Kerana kita masih lagi sombong. Siapa orang sombong? Orang yang tak mahu bertaubat kepada Allah SWT. Lagi, siapa orang sombong? Orang yang tidak menyahut suruhan. Apabila kita memanggil atau kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak menyahut SAW. Itu orang sombong. Orang yang sombong ialah orang yang meninggalkan solat. Orang sombong. Sombong. Orang yang sombong. Itu sombong sebenar. Itu suami yang dulu yang menyesal buat kad ifa dengan anak-anak. Oh, suami yang dulu. Menyesal. Menyesal dunia boleh pusing balik. Tapi menyesal akhirat tak boleh pusing balik, Ifah. Tak boleh pusing balik. Alam barzah, di alam barzah, antara penyesalan yang paling besar yang terbukti mereka menyesal tidak lakukan di dunia dan memohon kepada Allah SWT supaya dibangkitkan kembali. Sehari je nak minta dengan Allah, ya Allah, hidupkanlah aku semula sehari saja. Maka ditanya, apa yang kamu nak buat? Kalau Allah hidupkan satu hari kembali. Adakah dia balik nak tengok rumah besar dia? Adakah dia nak balik tengok isteri comel dia? Adakah dia balik kerana ingin memandu kereta sedap seronok masjid dia? Ataupun dia balik nak tengok ladang-ladang dia, atau bangunan wisma-wisma dia, ataupun balik nak tengok pangkat-pangkat dia? Dia kata tidak. Aku balik ialah kerana aku nak mengambil semua harta aku. Wang aku di bank, aku nak sedekah. Bermakna notification, notis di situ, soalan dah bocor. Mana orang mati yang dia nak buat kalau dihidupkan semula ialah sedekah. Besarnya pahala sedekah. Besarnya. Sebab mereka bila mereka meninggal dunia sudah berada di alam barzah. Disitulah mereka akan nampak. Nampak keuntungan apa yang dia lakukan dengan sedekah dan mendapat ganjaran yang besar berada di alam barzah. Belum lagi di padang mahsyar. Di alam barzah pun sudah mendapat ganjaran-ganjaran besar. Sebab itu Rasulullah SAW sepanjang dia, walaupun Rasulullah ini bermula daripada orang yang paling kaya. Khadijah orang yang paling kaya. Kalau mingrak. Hartawan. Hartawan. Bangsawan. Whatever one lah. Itulah Khadijah. Dan Quraisy ni umpama sekarang ialah macam Perdana Menteri lah. Macam agung lah. Paling kaya. Lebih kaya daripada itu lagi. Tetapi setelah Rasulullah bersama dengan Khadijah mengorbankan semua hartanya. Untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menginfak hartanya, membantu Rasulullah SAW untuk berdakwah mengembangkan agama Islam. Sehingga ke nafas yang terakhir. Khadijah menangis. Apabila melihat Rasulullah balik daripada berdakwah. Dan selalunya Rasulullah balik melihat. Pada satu hari apabila Rasulullah balik daripada berdakwah, buka pintu. Dan Rasulullah melihat Khadijah sedang menyusu Fatimah. Dan Rasulullah melihat yang keluar daripada susuan Khadijah itu ialah susu dan darah. Kerana apa? Kerana sudah 3 hari dia orang ni tak makan. Ini orang hebat. Memperjuangkan. Rasulullah sedih tengok.
Dan Rasulullah ini ialah seorang lelaki yang begitu romantik sekali. Setiap kali balik, Rasulullah penat, atas riba Khadijah lah baginda merehatkan badan dia. Semasa kepenatan, tertidur di atas riba Khadijah. Dan Khadijah melihat wajah suaminya. Rasulullah, kekasih Allah. Khadijah menitiskan air mata. Dan air mata itu telah jatuh di atas pipi Rasulullah. Rasulullah terkejut melihat. Dan terus bertanya, ya Khadijah, adakah kau menyesal kahwin dengan aku? Adakah menyesal? Adakah engkau menyesal? Menyesal. Semua hartamu engkau korbankan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah kata, tidak ya Rasulullah. Aku tidak menyesal sedikit pun. Bahkan setelah aku tidak ada lagi di dunia ini. Setelah aku tidak ada lagi di dunia ini, ya kekasih Allah. Maka jika engkau perlukan sesuatu daripadaku, kau galilah kuburku. Kau ambillah tulang-tulangku. Engkau jadikan rakit-rakit. Engkau jadikan perkakas untuk terus menegakkan agama Allah ini. Itulah sucinya Khadijah. Sebab itu Khadijah adalah merupakan antara 4 wanita ahli syurga. Ibu syurga, the mother of syurga. Itulah Khadijah. Itulah Khadijah. Khadijah tidak pernah meninggikan suara dengan Rasulullah. Tidak pernah. Tidak pernah meninggikan suara. Dan Khadijah hebatnya, apabila dia melihat wajah Rasulullah, dia tahu Rasulullah nak minum dulu ke, nak makan dulu ke, nak tidur dulu. Hebat. Tak pernah Rasulullah beritahu nak apa, nak tak pernah. Khadijah akan deliver lebih awal. Inilah the mother of surga. Mother of surga. Dan Khadijah tidak pernah menyesal dalam hidup dia apabila dia menggerakkan harta dan kekayaannya untuk jalan Allah. Kita terbalik. Kita kalau nak meninggal, biarlah harta bertimbun. Sedangkan Rasulullah mengajar kita, apabila kita nak meninggal, tak ada harta. Tak ada harta. Ya Rasulullah, aku wariskan. Wariskan kepada keturunanku dan umat-umatku 2 perkara. Al-Quran dan hadis. Jika engkau pegang kepada 2 perkara ini, nescaya engkau tidak akan sesat dunia dan akhirat. Tapi kita berfikir lain. Kita berfikir kalau tak tinggal harta kepada anak-anak, mungkin anak-anak kita akan kecewa. Anak-anak kita akan susah. Itu kita. Tapi Rasulullah tidak pernah berfikir kalau dia tidak meninggal harta yang banyak, ada mungkin Fatimah akan susah, Hasan dan Husain akan susah. Rasulullah tidak berdiri sedemikian rupa. Inilah kehebatan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyesal. Khadijah tidak pernah menyesal dalam menuju membangkitkan, menginfak harta kepada jalan-jalan Allah. Ini yang penting. Apa maknanya di sini? Sesiapa yang berkorban untuk menegakkan agama Allah, nescaya dia tidak akan menyesal dunia dan akhirat. Itu poinnya. Itu poinnya. Walaupun harta berjuta kau habiskan untuk infak jalan agama, maka engkau tidak akan menyesal sedikit. Bahkan kamu akan bergembira di alam barzah nanti. Bahkan kamu akan kata, ya Allah, kenapa harta aku sedikit yang aku sedekahkan? Karena kalau aku ada banyak lagi, aku akan sedekahkan semuanya. Sedekahkan semuanya. Inilah apabila kita melihat, apabila Allah membuka langit, melihatkan syurga kepada kita, maka dunia sudah tidak berharga lagi. Dunia ini tempat yang busuk, penuh penipuan, tempat yang dipenuhi oleh syaitan. Gangguan-gangguan yang boleh merosakkan iman seseorang manusia. Itulah dunia. Jangan terpengaruh dengan dunia. Dunia ini sekejap sementara. Dan dunia ini tempat untuk meninggal. Kita akan tinggal dunia. Kita akan kekal di alam barzah dan juga di akhirat nanti. Jadi kita harus berusaha bersungguh-sungguh supaya kita dapat mengumpulkan seberapa banyak harta dan untuk infak kepada jalan Allah. Semua sahabat Rasulullah yang jutawan kaya raya, hartanya diberi kepada fakir miskin. Hartanya diberi kepada bantuan peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak menyesal. Tidak menyesal. Tidak ada seorang pun menyesal. Bahkan bagi yang tidak ada harta benda, mereka berperang. Peperangan Badar. 303 orang berlawan dengan 1000 orang. Tapi menang. Dan mereka tidak menyesal. Apabila mereka berperang, tangan mereka putus. Mereka cacat, tidak menyesal. Bahkan mereka berdoa supaya memberi kekuatan dalam peperangan demi peperangan.
Kita lihat bagaimana peperangan Badar. Abu Jahal dibunuh oleh dua remaja. Iaitu berumur 16 tahun, dua beradik. Mereka pancung Abu Jahal. Tersungkur. Bagaimana dalam peperangan Hudaybiyah, dalam peperangan Uhud, bukan dia Uhud. Bagaimana? Kali round yang pertama umat Islam kalah dalam peperangan round pertama. Apabila kalah, semuanya, bahkan Rasulullah sendiri patah gigi, berdarah Rasulullah, dan darah Rasulullah hampir mencecah kepada bumi. Malaikat kata, kalau setitik darah Rasulullah menyentuh bumi, akan kuhancurkan bumi ini. Itu kuat perjuangan malaikat bersama. Tapi Rasulullah tidak meminta. Apabila kalah round pertama peperangan Uhud, Quraisy telah pun merayakan kemenangan. Dan keesokan hari Rasulullah memberi arahan supaya berkumpul semula. Allah telah memerintahkan supaya umat Islam berkumpul semula membuat serangan balas kepada kafir yang sedang meraih kemenangan. Maka suku-suku kaum pada masa itu telah pergi berjumpa dan memberitahu bahawa kita diperintah oleh Rasulullah supaya membuat serangan balas. Maka ada yang masih cacat, ada yang tangan masih tak ni, ada yang kaki, ada yang 70 luka, macam-macam. Ada dua beradik yang seorang putus kaki, seorang putus tangan. Tetapi apabila Rasulullah kata kita teruskan perjuangan kita menegak amanah Allah, maka mereka terus menghunuskan pedang, dan dua beradik ini tarik antara satu sama lain. Abang tak boleh berjalan kerana kaki putus, adik putus tangan, tapi mereka tarik antara satu sama lain untuk pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka syahid, dua beradik ini. Itulah semangat mereka. Dia tidak pernah menyesal. Walaupun cacat, walaupun terkorban, walaupun putus tangan, tak pernah menyesal. Sebab apa yang dia nampak ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tak pernah menyesal. Dalam perjuangan untuk menegakkan amanah Allah, beramal kerana Allah, kita tidak akan menyesal. Tapi bagi orang yang mengejar dunia, lambat laun dia akan menyesal. Sun or sunnah. Semua orang alami. Penyesalan di dunia itu teruk. Orang yang kalah bertanding pilihan raya teruk. Orang yang gagal teruk. Orang yang rumah tangga hancur teruk. Semuanya menyesal. Menyesal yang amat sangat. Beratnya. Seolah-olah tidak berguna lagi pada dunia ini pada mereka. Dan memang tak berguna pun. Tak berguna. Tapi bagi orang yang berjuang di jalan Allah, dia tidak menyesal. Habis hartanya dikorban, diinfak jalan Allah, dia tak menyesal. Dan tidak ada pun rasa sedikit penyesalan yang tadi. Itu perjuangan. Berbuat baik sentiasa buat baik kepada orang lain. Orang balas tak baik, buat baik lagi. Orang maki, buat baik lagi. Dia tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal. Inilah contoh-contoh orang yang tidak akan menyesal. Sebab apa? Dia nampak di akhirat. Dia akan nampak di akhirat. Apa yang dia akan nampak? Di dunia ini sementara saja. Jadi yang kekal ialah di akhirat. Jadi kita jangan pastikan. Yang pasti kita akan berusaha supaya kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam soal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita korbankan masa malam kita. Kita korbankan masa tidur kita. Kita korbankan sihat kita. Supaya kita pasti kita beribadah. Biar letih, biar tak layak. Tetapi ramai orang korbankan sihat kerana pergi bekerja. Tetapi tidak korbankan sihat untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari dunia, bukan mencari akhirat. Itu yang kita. Ya. Mak Yusri, ya kita baca dulu. Assalamualaikum tu, Haji Mat, sahabat syurga semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pakai tadi mak saya hampir dijemput ilahi. Nafas dah tak ada. Tadi bacakan salawat terus dah. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah, tabarakallah. Cantik. Assalamualaikum, selamat pagi tu. Waalaikumsalam, Hazri, apa khabar Hazri? Oh, apa khabar? Kau update day hari ini. Menyesal di dunia kamu boleh patah balik. Menyesal akhirat tak berguna lagi. Ya Fahmi. Terima kasih kerana sudi menjengah tu. Terima kasih semua.
Kalau anak tak minta maafkan ayah dia, apa yang dia buat? Kalau anak tak maafkan ayah dia, apa yang dia buat? Kenapa perlu tak maafkan? Kena maafkanlah. Kita kena didik anak-anak kita supaya maafkan siapa saja. Sebab kita kena ikut macam mana Rasulullah. Kita jangan ikut apa ni syaitan. Kita kena ikut macam mana Rasulullah. Rasulullah orang maki dia, orang buat apa, tapi dia tak maafkan. Korbankan tenaga untuk Islam, amin. Mas, korbankan masa kita untuk Islam, untuk diri kita sendiri. Kita buat ibadat untuk diri kita sendiri. Kita solat. Kita solat duha sekarang, duha time. Buatlah banyak-banyak solat duha. Solat duha, qabliyah, ba'diyah. Itu pengorbanan ibadat kita. Ini yang kita nak fokuskan. Fokuskan. Kalau kita tidak cukup harta untuk berinfak, maka kita ada ruang-ruang yang lain. Kalau tenaga kita sihat, kita membantu orang. Bukan sahaja membantu orang lain. Membantu isteri di rumah. Membantu anak-anak. Jadilah suami yang baik. Jadilah ayah yang baik. Ayah yang baik. Dan anak-anak pula, jadilah anak-anak yang baik. Anak yang baik. Itu yang dikatakan berbuat baik kepada orang lain. Bukan berarti berbuat baik kepada orang lain ni, kita cari orang tepi jalan dan buat baik kepada mereka. Itu salah satu saja. Tapi berbuat baik dalam satu rumah. Antara satu sama lain. Itu lebih afdal. Suami berbuat baik kepada isteri, itu yang terbaik. Isteri berbuat baik kepada suami, itu yang terbaik. Suami isteri berbuat baik kepada anak-anak, itu yang terbaik. Anak-anak berbuat baik kepada kedua ibu bapa, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebab itu Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah ini adalah manusia yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Bukan sahaja kepada binatang, batu apa semua. Tapi juga ialah kepada manusia. Kita kena tunjuk, kita kena ikut macam mana Rasulullah SAW. Baginda tidak pernah menyesal. Tidak menyesal pasal hal dunia. Tidak pernah menyesal. Dan baginda kalau di dapur, kalau Khadijah masak di dapur, dia tolong Khadijah. Kalau Khadijah basuh kain, dia tolong basuh kain. Cuci rumah, Rasulullah buat semua. Dengan anak-anak begitu juga. Ifadah, tapi anak-anak tak nak, tapi ayah pernah zalim pada Ifah dan anak-anak. Orang yang paling berjaya Ifah, dengarlah kata tu. You maafkan. You tak rugi. Dunia ni sementara je. You maafkan dia. Tak ada masalah. You tak perlu rapat. You can keep distant. Tapi hati kena ikhlas. Lillahi ta'ala. Serah kepada Allah. Anak-anak masa depan dia masih jauh. Umurnya masih panjang insyaAllah. Jadi biarlah dia melalui liku-liku hidupnya dengan orang yang sabar, orang yang bertawakal. Didiklah dalam bidang agama. Rasulullah tidak pernah ada satu titik pun darah yang membenci orang lain. Tidak pernah. Ini yang kita kena didik. Sebagai seorang ibu mesti didik anak seperti ini. Sebab hidup dia masih jauh. Masih jauh yang dia lalui. Jangan tanam sifat membenci kepada sesiapa pun. Apalagi kepada orang tua dia, kepada ayah dia. Seteruk mana pun ibu bapa wajib ditaati oleh anak. Selagi bapa itu tidak melarang ataupun tidak marah anaknya solat. Perkara-perkara syariah. Kalau anak nak solat, bapa marah, itu tak boleh. Tak boleh patuh. Tapi kalau hal lain, kena patuh. Ifah dah maafkan. Tapi anak tidak nak. Kena coba. Kena cerita balik bagaimana seksanya anak-anak yang membenci kedua ibu bapa. Dalam kubur diseksa, di dunia diseksa. Kecuali ibu bapa kita itu membuat sesuatu yang bertentangan dengan agama. Itu boleh kita tak patuh. Dia tak bagi kita puasa ke, dia tak bagi kita solat ke, itu kita boleh tak patuh. Tapi kalau ada soal-soal keduniaan, tidak ada apa. Bahkan Allah akan memudahkan Ifah dan anak-anak, memudahkan dalam meneruskan hidup ini. Life must go on, must go forward, dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa masalah sebenar. Allah lebih tahu apa solusi sebenar yang terbaik kepada kita. Yang kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Solusi kita tak tahu. Macam mana nak buat ego kita tunduk? Ego kita tunduk, pertama sekali, ego kita berlaku itu kerana kita banyak dosa. Ego ni, manusia yang ego tinggi ni, manusia yang mengamalkan perangai syaitan. Ego ini. Dan manusia ini banyak dosa. Dan manusia ini paling kurang berzikir dan beristighfar. Selagi syaitan bersalut dengan tubuh dia,
egonya semakin tinggi. Tak semestinya orang yang harta banyak ego. Dan memangnya begitu. Ada juga orang miskin ego. Ada. Di kampung ni pun ada. Action, cakap besar. Ada. Sebab dia terpalit ni. Dah bila kita semak balik, solat dia pun tak betul. Tak betul. Kadang-kadang solat, kadang-kadang solat. Contohnya begitu. Apa lagi dah perhubungan, percakapan. Jadi caranya, tip yang Atuk nak bagi. Pertama sekali ialah banyak bertaubat. Macam kita kata, kenapa susah sangat nak bangun solat tahajud pukul 3, pukul 4 pagi? Kenapa banyak? Sebab kamu dosa banyak. Dosa banyak. Orang yang dosa banyak, sudah semestinya dia susah nak buat ibadat. Dan dia rasa berat buat ibadat. Nak baca Al-Fatihah pun tak sempat habis. Dia tak boleh. Sebab syaitan telah menguasai dia. Tapi dia orang baik. Dia orang baik. Cakap lembut. Hubungan dengan orang lain. Dia orang baik. Suka bersedekah. Dia orang baik. Tapi soal ibadat. Khususnya dalam soal solat. Dia tidak melakukan sebab syaitan sudah menutupnya. Tipnya ialah pastikan banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Itu banyak bertaubat. Jadi kita akan ego. Bila kita sekali kita rasa kita over voice kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Apalah dosaku. Apalah dosaku. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Maha suci Allah. Subhanallah. Ini sentiasa lazimkan diri kita. Sebab kita nak menundukkan ego kita ini, bila kita mesti berbuai syaitan. Menjauhkan syaitan daripada kita. Sebab itu kita kena baca banyak surah, banyak ayat kursi. Contoh-contoh amalan-amalan kita yang kita boleh lakukan. Dan memangnya, orang yang malas solat, semestinya dosa banyak. Jangan cakaplah. Ulama semua kata macam tu. Orang yang berdosa yang berat nak solat. Kalau kena dengan solat, buang dosa kau. Cara mana nak buang? Bertaubat. Dalam masa kau bertaubat, kau tak mengamalkan lagi perkataan yang tak baik, yang mungkar itu. Tapi dalam masa yang sama, kau kena tingkatkan amalan solat, zikir apa semua. Kalau tak pernah selawat 1000 kali satu hari, kau selawat. Kalau tak pernah zikir 1000 satu hari satu kali, kau berzikir. Kalau tak pernah solat duha, kau buat solat duha. Kalau tak pernah buat solat qabliyah ba'diyah, kau buat solat qabliyah ba'diyah. Kau buat. Kalau tak pernah bangun tahajud pukul 3, 4 pagi, bangun tapi buat kerja lain. Tahajud tak buat, kau buat tahajud. Kau buat. Itu kaedah kita nak membetulkan diri kita. Ya betul. Ayah tak suka Ifah dengan anak solat lama. Ifah solat tu wajib. Tak apa, you terus solat. Terus solat. Mana boleh tak solat lama? Tak boleh. Tak boleh Ifah. Kalau macam ni, kalau dia menghalang hukum syariah, you pergi pejabat kadi. You cerita. Biar pejabat kadi bagi warning kat dia. You kena cara kaedah rumah tangga ni, dia ada tempat mengadu. Tempat mengadu dia ialah pejabat kadi. Pejabat kadi. Pergi pejabat kadi. Dapatkan gambaran, pengalaman, hala tuju yang nak bawa apa semua. Biar pejabat kadi itu bagi tahu kepada anak-anak perkara yang sebenar. Sebab pejabat kadi ini ialah tempat yang berautoriti untuk menjelaskan mengenai soal-soal perkahwinan. Itu penting kepada kita. Jadi kita, bila kita menyesal hal-hal dunia, kita boleh patah balik. Tapi menyesal di alam barzah, tak boleh patah balik lagi. Kita kena ingat. Apa yang membuatkan seseorang itu menyesal alam barzah? Kerana kurang berzikir, kurang berselawat, tak solat. Ini semua menyesal. Menyesal yang tak habis. Dan menyesal ini, menyesal yang tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi. Sebab itu sebelum nyawa sampai ke halkum, ataupun sebelum matahari naik daripada barat, maka bertaubatlah. InsyaAllah Allah akan terima taubat kita. Apabila kita sempat bertaubat, maka insyaAllah kita akan masuk syurga. Masuk syurga. Itulah harapan kita. Sebab itu pintu taubat saya terbuka. Tak ada manusia yang tak buat salah. Yang tak buat salah ialah Rasulullah SAW. Sebab pergerakan Rasulullah, pertuturan Rasulullah, pendengaran Rasulullah, penglihatan Rasulullah, pemikiran Rasulullah, semuanya adalah dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap patah perkataan, Jibril akan sentiasa memberi dorongan, memberi bantuan, memberi bimbingan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tak cakap kosong. Tak cakap kosong, dia cakap yang benar. Sebab itu Al-Quran dengan hadis adalah dua perkara yang paling penting yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk menjadi amalan kita. Jadi kita berpegang kepada itu. Sekarang Ifah sudah berpisah dengan suami. Sekarang Ifah boleh solat dengan tenang. Alhamdulillah. Kalau itu yang terbaik, itu yang terbaik. Alhamdulillah. Ya, salam, rahmat kerab.
Assalamualaikum bang dan selamat sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini, menyesal di dunia atau menyesal di akhirat. Menyesal di dunia boleh patah balik, menyesal di akhirat tak berguna. Apa menyesal di akhirat tu? Pertama sekali, bila orang mati itu dia minta balik dengan Allah, nak balik apa yang dia nak buat? Dia nak bersedekah. Itu rahsia sudah buka. Jadi kita yang sedang hidup ni teruskan bersedekah. Hari ini solat Jumaat. Okey, solat Jumaat. Jom kita bersedekah di masjid yang begitu afdal sekali. Afdal sekali. Masukkan tabung dalam masjid Jumaat, solat Jumaat. Seberapa banyak yang ada, sebanyak yang kita ikhlas. Itu penting. Doakan saya juga ayah mak agar lebih dekat dengan Islam. Amin. Mak, Dennis, agar lebih dekat dengan Islam. Kan dah Islam dah. Apa? Belum Islam ke kamu ni? Dah Islam kan? Akan lebih dekat dengan Allah. Kena berkata macam tu. Rugi. Rugi orang yang tidak beramal sepenuhnya di dunia ini. Rugi. Sebab dunia ini tempat kita nak tinggal. Ini pun senang ya analogi dia. Dunia ni tempat kita nak tinggal. Rumah besar kau tinggal. Pangkat besar kau tinggal. Kereta besar kau tinggal. Apa lagi? Harta kau tinggal. Wang berjuta dalam bank kau tinggal. Semua kau tinggal. Tak pernah ada dalam sejarah manusia. Daripada Nabi Adam. Dia meninggal, semua harta akan masuk dalam kubur. Tak ada. Orang hidup tak akan bagi. Tak akan bagi. Tak ada. So, kenapa yang kita tidak menggunakan masa 24 jam setiap hari yang Allah beri kepada kita? Masa yang banyak untuk beribadah. Sedangkan kita berusaha untuk banyak mencari duit. Mencari harta, kumpul. Sebab duit dan harta itu yang kita nak tinggal. Tapi kita sanggup korbankan 10 jam, 12 jam, 15 jam satu hari. Kenapa? Nak cari duit. Nak cari duit. Nak cari duit. Nak cari duit untuk apa? Sebab nak beli kereta baru. Nak cari duit untuk apa? Sebab nak beli rumah baru. Nak cari duit untuk apa? Sebab nak makan mewah. Jauh tersasar. Jauh tersasar. Subhanallah, alhamdulillah, baca satu kali, dosa akan terhapus kata. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca satu kali, insyaAllah. Dosa kita akan terhapus. Dosa akan terhapus. Jadi tak salah cari harta, tak salah. Tak salah menggunakan masa untuk mengejar dunia, tak salah. Tetapi yang salahnya kau cari harta sehingga kau tak solat. Itu salah. Salahnya kau cari harta sehingga kau tak baca Quran. Itu salah. Salahnya kau cari harta sehingga engkau tak berzikir, engkau tak berselawat, sehingga kau lupa kepada kedua ibu bapa. Itu yang salah. Dan banyak orang yang biasanya masa dia habiskan banyak, sudah tentu dia akan lalai. Ifah tak pernah menyesal, tapi bekas suami yang menyesal. Tu biarkanlah. Dia tanggunglah. Dia akan tanggunglah. Tapi menyesal dunia, tak ada masalah. Dia boleh kahwin lagi. Tak ada masalah. Tapi dia menyesal di akhirat, tak ada apa lagi. Pak Adar Rimbo, Assalamualaikum tu. Dah sarapan pagi ni? Belum? Minum. Minum dulu Pak Adar. Menyesal. Kenapa kita boleh menyesal di dunia? Menyesal. Ada orang yang menyesal kerana dia suka marah. Sifat dia tu orang tak kenal, suka marah sangat. Dia boleh jadi menyesal. Menyesal, suka marah. Ataupun buruk sangka. Tengok orang saja dia buruk sangka. Tiba-tibanya tidak. Dia menyesal. Menyesal. Ataupun iaitu orang yang sentiasa suka menyakiti orang lain. Dan dia juga akan menyesal. Itu menyesal. Tapi yang lebih besar penyesalan ialah dia tinggal solat. Dia tinggal puasa. Dan dia harta berjuta tapi tidak menunaikan haji. Inilah penyesalan yang teruk. Atuk minum air apa? Nampak sedap ya? Air apa? Air hari ni kopi Halia Bara. Halia Bara. Seronok kopi Halia Bara. Jadi jangan tunggu sampai kita menyesal. Sampai menyesal, iaitu menyesal kerana tidak beribadat. Menyesal tidak beribadat. Jadi biarlah kita mengantuk. Biarlah kita tidur sedikit. Asalkan kita bagi masa kita untuk kita beribadat. Saya sering terbayang dosa silam. Terus datang sesalan. Itulah. Itu yang dikatakan taubat. Tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah SWT. Sebab setiap kali kita terbayang dosa kita. Penyesalan itu hadir.
Hadir. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Dalam masa yang sama, kita benci kepada dosa itu. Dalam masa yang sama, kita tidak mengamalkan dosa itu lagi. Dan dalam masa yang sama, kita tingkatkan amal dan ibadat kita. Dia kena package macam tu, Rahmat. Package. Package. Tok, ini jaga kesihatan untuk buang angin ke? Lebih kurang lah. Halia bara ni bagus. Halia bara. Atuk kalau kopi 3 dalam 1, halia bara ya boleh minum. Yang lain tak boleh. Halia bara okey. So far so good lah. So far so good. Agar taubat anda diterima. Jika kita menyesal di atas perbuatan di dunia, menyesal dengan Allah, ibadat tak buat, tinggal solat dan sebagainya, penipu apa semuanya, ini semua menyesal. Agar taubat anda diterima, anda menyesal dengan dosa itu. Anda meninggalkan dosa itu. Anda bertekad tidak mengulangi lagi. Jika dosa tidak berkait dengan orang lain, minta maaf. Kecuali jika dosa itu berkait dengan orang lain. You ambil duit dia, you curi duit dia. Itu kau kena pergi darat. Allah tidak campur soal manusia. Sebab itu tergolong dalam hablu minan nas, hablu minallah. Hablu minan nas ni hubungan sesama manusia. Kau kena jaga. Kau jangan jadi penipu. Kalau kau tipu dia, kau kena minta maaf dengan dia. Bukan minta maaf dengan Allah. Tapi hablu minallah dalam soal ibadat. Engkau tak solat dulu. Engkau tak solat dulu. Kau tak tahu baca Quran. Kau tak puasa dulu. Itu dalam soal-soal engkau dengan Allah. Jadi hablu minallah. Hubungan dengan Allah kau bertaubat. Kau bertaubat. Tu. Habuk kemuning hitam pun boleh buat minyak urut tu. Itulah. Habuk kemuning. Kena simpan habuk tu. Hati campur minyak. Seronok tu. Habuk kemuning hitam. Hebat. Ron. Ron. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Agar kamu beruntung. Orang yang bertaubat ni orang beruntung. Orang tak bertaubat ialah orang yang rugi. Pintu taubat tak pernah tutup. Ini sayangnya Allah kepada hambanya. Tapi hambanya sombong. Sombong tak nak bertaubat kepada Allah SWT. Sombong. Sedangkan taubat itu satu amalan yang mudah. Syakiri. Fitnah orang nak kena pergi minta maaf dengan orang yang difitnah. Betul? Betul. Kalau tak jumpa dia, dia pada mahsyar besok, masa perbicaraan, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, kau tunggulah pahala kau akan diambil oleh dia. Kalau itu fitnah lah. Kalau bukan fitnah, bolehlah ringan sikit. Boleh ringan sikit. Pertama sekali, menyesal dengan dosa. Itulah kaedah-kaedah bertaubat. SOP bertaubat. SOP. Bertaubat pun kena ada SOP. Menyesal, ya Allah. Menyesal. SOP. Dengan ibu bapa. Buat hal dengan ibu bapa. Bertaubat. Dan kena minta maaf dengan ibu bapa. Dengan adik-beradik. Bertaubat. Bertaubat. Kakak jaga kau daripada kecil. Dah besar kau sombong. Bertaubat. Kau mentah-mentah lah kakak kau miskin. Engkau kaya, kau tak tahu ke? Kakak kau yang basuh berak kau dulu. Contoh. Bertaubat. Anda menyesal dengan dosa itu. Dan anda meninggalkan dosa. Tak nak buat. Anda bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa itu. InsyaAllah. Amin. Jadi hablu minallah. Mudah dan jelas. Itu kita berhubung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hablu minan nas, maka kita kena berhadapan dengan manusia. Kalau dulu kau pernah tampar dia, kau pergi jumpa, aku pernah tampar kau. Sekarang aku bagi kau tamparlah aku. Macam tu lah. Tahu, saya suka dengar penjelasan Datuk. Sangat baik dan menyentuh. Siapa yang mendengarnya terbaik. Amin. Terima kasih. Itu izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Idea-idea datang ini semua hadir yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada idea Datuk, tak ada. Knowledge akal semua ni ialah daripada Allah SWT. Rezeki yang Allah bagi dan atuk sampaikan kepada kamu semua. Bagi yang nak mengamalkan itu baik. Kita harus ingat kenapa sahabat Rasulullah, majoriti sahabat Rasulullah ramainya dijamin syurga. Cara mereka belajar. Ini juga kita kena amalkan cara belajar. Sahabat Rasulullah dulu apabila sesuatu wahyu turun. Rasulullah kata, aku baru bertemu dengan Jibril. Jibril kata, kita kena puasa. Contoh macam tu. Ataupun saya baru diperintah oleh Jibril. Kita kena buat solat sunat duha. Sama ada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Rasulullah pun buat. Dan sahabat pun buat. Tak ada yang muluk-muluk mocok ni. Kenapa kena solat Rasulullah?
Tak ada yang nanya, tak ada. Kenapa? Apa faedahnya ya Rasulullah? Tak ada yang nanya, tak ada. Tak ada. Kenapa kita kena buat? Kenapa siang? Kenapa malam? Ini soal banyak ni. Tak ada, tak ada. Itulah contoh sahabat Rasulullah. Sebab itu mereka menerima wahyu saja, Rasulullah menerima wahyu, terus sampai kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat terus amalkan. No question at all. Akhir zaman, kalau kita kata kamu kena solat duha, buat apa solat duha? Buat apa solat duha? Apa lebih solat duha? Banyak saja. Itulah akhir zaman. Akhir zaman. Akhir zaman. Itu beza kita. Jadi, kalau kita nak kalau nak mengikuti peribadi sahabat-sahabat Rasulullah, apabila mendapat satu ilmu, terus amalkan. Mendapat satu ilmu, terus amalkan. Sebab ilmu ini kalau tak amal, dia hilang. Dia hilang. Ilmu tak amal, hilang. Atuk belajar Mandarin di Universiti Melaya 2 tahun. Yang ingat ni hao mai sampai sekarang. Lain tak ingat. Wo puyau. Itu je. 2 tahun belajar. Sebab apa? Sebab tak amal. Ilmu kalau tak amal, dia akan terhafuz. Begitu juga dalam soal ibadah. Kalau kita tak amal, habis dia. Habis. Habis. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin Pak Da. Terima kasih. Tazkirah yang baik pagi ni. Amin. Terima kasih Syarin. Syarin Pangko. Wow, Pulau Pangko ke? Atuk rindu Pulau Pangko. Baru 2 kali pergi. Nak pergi lagi Pulau Pangko. Seronok Pulau Pangko. Betul ke Syarin Pulau Pangko? Betul tu. Betul Rahmat. Betul. Betul. Syarin. Terima kasih. Ya Ron. Assalamualaikum tu. First time masuk live Atuk ni. Semoga ilmu ini berbakti kepada Allah. Mana ada? Betul ke? You masuk selalu kan? Salam. Selamat pagi. Waalaikumsalam Arfa. Terima kasih. Rahmat. Terima kasih. Sesalan datang dalam dia. Datang diam. Apabila kau duduk diam, datang menyesal kau. Salam jemaah tu dan sahabat-sahabat syurga. Amin. Amin fikir apa khabar? Semoga dirahmati Allah. InsyaAllah amin. Saya nak tanya sikit. Anak lelaki selalu berkira dengan mak. Anak lelaki selalu berkira dengan mak. Kena tarbiyah. Dia tak boleh. Kalau anak itu benar-benar mendapat hidayah daripada Allah SWT. Hidayah ni Allah daripada Allah. Dia akan menghormati ibu dia. Besar pahala jika berbuat baik kepada kedua bapa. Dan besar dosanya jika menyanggah kedua ibu bapa. Ini. Ini. Ni hao ma. Ini. Dah beli barang untuk mak tapi ungkit, apa hukumnya? Habislah dosa. Burn. Bila ungkit, burn. Dan beritahu kepada dia. Allah, apa kita beri, kita tak boleh ungkit. Kena nasihat dengan baik. Tarbiyah dengan baik. FYP, terima kasih. Mailah. Pangko. Ikan bilis cukup seronok. Atuk di sana tengok ikan bilis. Pangko kat mana? Sebelah pulau. Pangko laut ke pangko pulau? Kena pergilah tu. Mailah. Mai Syarin. Shin Pangko. Tolong subscribe Atuk punya YouTube. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Atuk suka pergi Pulau Pangko. Relax. Ajak Atuk. Dulu masa kerja government dulu, banyaklah buat kursus di sana. Banyak kali pergi. Bawa geng-geng pergi Pangko. Naik motor pusing Pulau Pangko. Seronok. Seronok juga. Selamat Jumaat. Tolak yang mungkar. Ya. Salam Jumaat. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Pangko Pulau. Pangko Pulau. Pangko Pulau. Pinky, terima kasih. Jiran suka fitnah. Benda tu kita tak buat, apa hukum dia? Jiran suka fitnah. Kita buat tak tahu je kan. Biar dia fitnah. Dan kita tetap bersangka baik dengan mereka. Baik, sihat tu. Alhamdulillah, syukur. Sekarang Abah dah sedar, cuma masih lemah sikit. Alhamdulillah. Semoga cepat sihat. Bukan sembuh lagi, cepat sihat. Salam tu. Jumpa steady. Jump steady. Jump steady. Jump stick. Jump. Jumper steady. Jump steady, jumper. Tolong subscribe Atuk punya YouTube. Tolong Haji Mak Atuk. Ros apa kata Haji Mak? Selamat pagi semua Haji. Sihat alhamdulillah. Amin. Kita kena baca dulu sebelum kita sambung buah bicara kita. Janganlah sangkakan mendatangi pintu taubat. Jangan kau tutupkan pintu taubat. Ketahuilah bahawasanya Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Yang sombong ni kita. Allah dah tunggu pintu taubat buka. Tapi kenapa kita tak taubat?
Yang sombong kita. Sebab itu apabila dikatakan siapakah orang yang sombong? Orang yang sombong ni bukan orang kata kita nak pinjam duit tak bagi. Itu bukan orang sombong. Bukan kata jumpa kita tegur tak jawab. Itu bukan orang sombong. Orang sombong ni ialah orang sombong dengan Allah. Allah kata bertaubat tak nak. Itu orang sombong. Orang sombong. Itulah orang sombong. Roger that tu. Oh, Roger, terima kasih. Tolong Haji Mat Atuk, jangan speedy. Haji Mat Atuk, tolong. Subscriber Atuk rendah sangat. Baru 200 lebih. Macam mana nak 1000 ni? Tolong siapa yang belum lagi subscribe Atuk punya. Atuk punya YouTube, tolong Haji Mat Atuk, YouTube Atuk. Boleh Tok TikTok saya. Kalau nak main, boleh Roger. Saya ada buat motor dan kereta sewa. Wah, ini sudah bagus. InsyaAllah. Kereta sewa dalam Pulau Paku tu. Ada kereta ke? Tak adalah, motor je kan? Ada kereta ke? Tak perasan pula. Kecil je Pulau Paku ni. Bising-bising datang surah adik yang istimewa. Jiran selalu marah-marah kat dia. Kena jagalah. Keharmonian jiran-jiran kena jaga. Kadang-kadang isu kucing pun tak boleh. Tak boleh. Isu pasal sampah. Isu pasal sidar baju. Itu kita sensitivity jiran. Kita kena faham apa yang jiran tak suka. Kita jangan buat. Walaupun dalam kawasan rumah kita. Dalam kawasan rumah. Mungkin dari segi pandangan ke apa ke. Kita kena jaga sensitivity. Ini dia dari segi hukum. Hukum tu penting. Hukum penting. Kita kena jaga. Kita buatlah cara supaya apa yang jiran kita suka. Kita kena jiran. Sebab doa jiran ini penting. Doa jiran mustajab. Doa jiran ini mustajab tau. Dia doa kebaikan. Apalagi kalau jiran kita doa tidak baik. Huru hara kita. Huru hara. Jangan main. Jangan main. Apa yang kita lakukan dalam soal kehidupan kita seharian? Siapa yang akan mengikuti kita? Who's our follower? Siapa follower kita yang setia? Ialah amal ibadat kita. Amal ibadat kita. Kalau dalam soal dosa juga follower kita. Tapi dosa ini menghantui kita. Kita akan sentiasa takut, stres. Kalau dosa kita masih ada menebak. Dan masih melakukan dosa. Setiap kali kita melakukan dosa, kita rasa sesuatu yang cukup bersalah. Tapi bagi orang yang hatinya mati, dia buat dosa, dia senyap je, senyum je. Bahkan dia bangga dia buat dosa. Allahu Akbar. Itu hatinya mati. Kita amat takut dia. Tok, dunia sekarang orang dah banyak hilang kesabaran dan kefahaman yang dulu merupakan sifat kita orang Malaysia. Kena sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka kepada orang sabar. Jadi kalau kita tak sabar, Allah tak suka. Apa makna Allah tak suka? Faham sendirilah. Apabila Allah tak suka, apa akan jadi? Mungkin kita tidak akan senang, kita tidak akan happy, kita stres, kita sentiasa ada masalah. Itu akan jadi. Ya, Mizamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mizamin. Apa khabar? Quote of the day kita hari ini. Menyesal di dunia boleh patah balik. Tapi menyesal di akhirat tidak boleh patah balik. Di dunia ada two-way ticket. Go and return. Tapi di akhirat only one-way ticket. One-way ticket to the grave. Satu tiket saja ke alam kubur. Orang tak ambil balik lah. Belum pernah berlaku. Orang yang meninggal, tanam dalam kubur, kemudian duduk seminggu, akak balik letak kat rumah. Tak ada. Orang tak nak dah kalau kau meninggal. Habis dah. JDT, Assalamualaikum tu. Pagi sahabat-sahabat semua. Salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat. Salam Jumaat. Mizan, Cermin. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Alhamdulillah. Baik-baik saja. Mazamin. Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk. Sudi jenguk Atuk. Sembang-sembang dengan Atuk. Penyesalan. Siapa yang pernah menyesal? Menyesal. Janganlah down sangat. Kalau menyesal pasal dunia, you mengharapkan dapat sesuatu, tiba-tiba tak dapat. Tak payah menyesal. Memanglah dari segi emosinya, tak ada orang tak menyesal. Ada sikit down, mesti ada. Tapi janganlah lama sangat. Rasulullah pun ada down. Apabila anaknya Ibrahim wafat, sedangkan masa tu kecil lagi. Tapi Rasulullah down. Down tu tak ada. Tapi kita kena berserah kepada Allah SWT. Kita berserah. Itu semua takdir. Allah yang aturkan semua itu. Begitu juga. Apa yang berlaku kepada kita pun demikian rupa. Apa yang kita nak tak dapat. Apa kita nak tak dapat. Kadang-kadang tak dapat semua. Dapat sikit. Atau tak dapat langsung. Ataupun kita ditendang terus. Sepatut kita yang dapat, orang lain yang dapat.
Kita tak tahu apa sebenarnya. Allah tahu. Allah tahu apa yang bagus kepada kita. Jadi kita kena sabarlah di situ. Sebab itu Sayyidina Ali sentiasa pesan. Dia kata, aku tidak pernah kecewa apabila aku berdoa kepada Allah SWT, tapi Allah tidak makbulkan doaku. Tapi Allah bagi yang lain. Sebab aku yakin, aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT. Sebab yang lain itu lebih baik kepadaku. Sebab Allah maha mengetahui. Itu kaedahnya. Kadang-kadang kita tak sukses, tapi kita gagal. Sebenarnya gagal itu patut kepada kita. Bukan sukses. Tapi ada orang mengatakan, bila gagal, Tuhan tak suka. No! Bila kita gagal, tak semesti Tuhan tak suka tau. Bila kita gagal, mungkin Tuhan suka kita. Sebab bila dia menggagalkan kita, kita rapat dengan Allah SWT. Ya Allah, aku gagal lagi. Kita rapat. Tapi kalau kita berjaya, lupa kepada Allah. Sehingga ada orang kata, kau tahu tak? Aku buat ni, aku dapat 20 kerana aku belajar siang malam tahu. Siang malam sebab aku 20 kau pemalas. Jadi bermakna, dia sudah lupa. Yang dapat 20 itu ialah anugerah daripada Allah SWT. Inilah manusia. Begitu juga orang-orang kaya. Kita boleh tengok di TikTok ni. Tengok duit berkepuk-kepuk tengok. Tengok. Saya berusaha siang malam. Saya boleh beri Alphard. Saya boleh beli tu. Tengok. Tuan-tuan. Tengok. Dia lupa rezeki itu milik Allah. Dan kalau Allah nak tarik balik, sekelip mata saja hilang duit tu. Inilah kita jangan. Sebab tu kita kena, ada orang dia berusaha bersungguh-sungguh, dia dapat. Ada orang berusaha bersungguh-sungguh, tidak dapat. Ada orang tak berusaha, dapat. Ada orang tak berusaha, tak dapat. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana Allah nak memberitahu. Yang kau dapat itu bukan kerana kau usaha, tapi kerana rezeki yang aku beri. Allah nak beritahu. Kalau macam tu, semua orang usaha dapatlah. Mana letak kuasa Allah? Allah nak beritahu, engkau berusaha tapi kau tak dapat. Itu kuasa aku. Ada orang yang berusaha sedikit dapat banyak. Itu kuasa aku. Sebab kau kena tahu, rezeki berada pada diriku. Jadi kita, kalau berusaha bersungguh dapat sikit, kena bersyukur. Berusaha sedikit dapat banyak, kena bersyukur. Sebab kuncinya ialah daripada Allah SWT. Di pagi Jumaat yang indah dan bercahaya Mekah di hati, yang ikhlas dan setia pada yang orang yang tersayang. Amin. FYP, terima kasih. Terima kasih. Ya. Salah Jumaat, tak payah menyesal kerana kita dah bertaubat. Semuanya dah ditakdir semoga. Kata. Juliadan. Tak payah menyesal. Tapi sebagai emosi, sebagai manusia, sedikit ada terdetik. Tapi janganlah lama. Mana? Terima kasih. Waalaikumsalam FYP, terima kasih. Juliadan, terima kasih. Rakan-rakan semua sudi jenguk atuk. JDT welcome. Abang JDT. Menyesal di dunia boleh patah balik. Menyesal di akhirat tak boleh kembali lagi. Menyesal di akhirat habis menyesal di akhirat. Jadi ini sebenarnya Allah ni begitu sayang kepada hamba-Nya. Dia sentiasa beritahu apa yang akan berlaku di akhirat. Dah beritahu dah. Apa yang berlaku di akhirat dah jelas lah. Bahkan dia memberi kebenaran kepada Rasulullah melihat apa yang berlaku dalam neraka, apa yang berlaku dalam syurga. Apabila Isra' dan Mi'raj, semuanya dicerita oleh Rasulullah. Semua ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam hadis. Semua ada, jelas. Tapi manusia masih lagi sombong. Tidak ingin mempercayai. Dan tidak ingin beramal dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita kena ingat, Nabi Muhammad ini ialah kekasih Allah. Rahmatan lil alamin. Dia turun ke bumi kerana memberi rahmat. Bukan sahaja kepada manusia, tapi kepada binatang, kepada pokok, kepada batu semuanya. Sebab itulah, batu pun memberi salam kepada Rasulullah. Pada suatu hari, Rasulullah berjalan nak pergi pasar. Tiba-tiba batu memberi salam. Assalamualaikum. Rasulullah tengok orang tak ada. Rupa-rupanya batu bagi salam. Bagaimana pokok tamar yang kering menangis. Menangis pokok tamar yang kering. Menangis dengan suara yang menangis. Apabila Rasulullah telah berada di mimbar baru di Madinah. Dan selalunya pokok tamar yang kering itu menjadi tempat Rasulullah bersandar. Apabila Rasulullah pergi kepada mimbar baru, maka pokok tamar tadi menangis, pokok tamar kering. Semua sahabat dengar pokok itu menangis, terisak-isak, tersedu-sedu, sedih kerana Rasulullah sudah pun tidak menggunakannya lagi. Jadi pokok pun beri rahmat. Dan Rasulullah turun daripada mimbar dan mengusap pokok tamar. Kesabarlah pokok tamar kering. Pokok tamar kering. Menangis. Sebab itu Rasulullah memberi rahmat bukan saja kepada manusia, kepada batu.
kepada binatang. Bayangkan, seekor unta yang sedang mengamuk di Mekah pada masa itu. Tak ada orang berani menyentuh unta ni. Kalau dia mengamuk lebih teruk daripada kuda. Tapi apabila orang beritahu, ya Rasulullah, ada unta mengamuk, Rasulullah pergi ke unta, dan unta itu tunduk. Unta itu tunduk di hadapan Rasulullah. Dan bukan setakat tunduk, mulutnya diletak di tanah dan merangkak pergi kepada Rasulullah. Merakak unta yang begitu ganas tu. Dan Rasulullah minta tali, bagi tali. Rasulullah ikat leher dia. Dan unta itu pun bangun. Ini hebat Rasulullah. Banyak benda. Banyak perkara. Sebab itu Rasulullah rahmatan lil alamin. Rahmat. Jadi ikutlah apa yang Rasulullah amal. Kalau Rasulullah solat duha, kita ikut duha. Rasulullah sentiasa baik. Orang buat jahat pun dia baik. Dia tak pernah orang buat jahat, dia balas jahat. Tak pernah. It's never. So kita amalkan, kita tak akan rugi. Kita tak akan rugi mengikut sunnah. Kita tak akan rugi mengikut Al-Quran. Tak akan rugi. Tak pernah rugi. Dan apa yang terbaik kepada kita, Allah lebih tahu kepada kita. Kita hanya merancang apa yang baik. Aku kalau baik, kalau aku jadi ketua pengarah, maka aku akan ada kuasa. Aku akan buat tu, akan buat. Itu janji kau. Belum kau dapat. Kadang-kadang kalau dah dapat, kau lupa semua orang. Ada yang kata aku buat bisnes ni, kalau aku boleh jadi jutawan, aku buat masjid, aku tolong kedua ibu bapa, aku tolong adik-beradik aku, semua kaya. Bila kau dapat, mak bapak kau pun kau tak kenal. Allah tahu. Sebab itu Allah tak bagi kau jadi jutawan. Sebab Allah sayang kau. Kalau kau jadi jutawan, kau jadi munafik. Kau jadi munafik, kau masuk neraka. Tapi aku tak beri kau jadi jutawan. Sebab aku sayang kau. Aku sayang kau. Jadi sebab itu kita kena bersyukur dan terima kasih. Ya Allah, nasib baik aku tak kaya, ya Allah. Sekarang aku boleh beribadat dengan baik. Aku menjadi suami yang baik. Aku menjadi seorang bapa yang baik. Aku menjadi seorang anak yang baik. Sebab apa? Sebab kita sesuaikan dengan kehidupan kita. Tidak sama. Sebab itulah kalau di sekolah, guru besar berapa orang? Pengetua sekolah berapa orang? Seorang ya kan? Kenapa guru-guru lain ramai? Kenapa? Tak ada lah. Kenapa tidak buat semua orang jadi guru besar? Tak boleh lah, hancur lah sekolah. Kalau semua orang jadi guru besar, siapa nak jadi guru kecil? Siapa jadi guru kecil? Orang yang sombong, orang yang tak pernah berdoa dan mengucap Alhamdulillah, tidak mengerti Allah. Itu orang sombong. Benar Adam. Atuk setuju sangat. Hebatlah kau ni. Itu orang sombong. Kehidupan seharian kita kena Allah. Kita kena bersyukur dengan hati yang ikhlas dan tenang. Amin. Amin. Ketenangan kita kena ada. Kelas tenang. Assalamualaikum bang. Ya, Fiz. Izbis. Allah nama kau. Susahnya aku nak sebut. Terima kasih Izbis. Terima kasih kami. Orang yang sombong, orang yang tak pernah berdoa kepada Allah dan mengucap Alhamdulillah. Betul, benar sekali. Benar sekali. Terima kasih, kita baca dulu. Nanti banyak lambat baca ni. Assalamualaikum tu. Dan juga sahabat. Waalaikumsalam. Ombak pantai. Yoi, ombak pantai. Ombak mesti biru. Ombak tak ada merah. Tak ada merah. Ombak tak ada hijau. Tak ada. Mek Kelantan. Assalamualaikum Mek. Mek apa khabar Mek? Oh, Mek khabar. Mek duk Kelang Mek. Oh, Kelang. Pagi. Salam JDT. Terima kasih. Mek lah guru kecil. Mek guru kecil. Mek guru besar. Mek guru besar. Mek kira hebat. Salam segala penghulu hari Jumaat. Amin. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Begitulah rumah tangga. Bapa seorang bini. Ramai tak apa. Sedap sih. Bapa seorang. Bini ramai tak apa. Yalah. Boleh terang. Boleh terang. Boleh terang. Anak kahwin 3. Boleh terang. Tak kuat terang. Dibenarkan. Jangan bersuami 3 sudah. Pagi Mat. Terima kasih. Terima kasih bagi bersama dengan Atuk. Menyesal di dunia. Boleh patah balik. Menyesal di akhirat. Habis kau. Ya, jump speed. Orang sombong suka melombong dosa. Kering tu. Dah ayat kau. Melombong dosa kering. Betul. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Seronok minum kopi pagi-pagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mizamin. Terima kasih. Ina, terima kasih. Pinky. Terima kasih. Apa yang kita boleh jadikan pedoman untuk yang ingin hidup bersama dengan Al-Quran. Al-Quran. Adalah orang selalu sebutlah. Atuk pun bukan boleh baca, bukan hafiz 30 juzuk. Tak ada. Atuk pun ingat yang pendek-pendek je, yang amal-amal gitu. Tapi yang penting ialah kita selalu baca. Kalau kita ingat surah Al-Ikhlas, itu baca Quran lah tu. Baca Quran lah tu. Ada ulama kata bacalah Al-Quran setiap hari. Kita pun duk bayang baca surah Al-Baqarah,
Baca surah Yusuf panjang. Tapi kalau kita ingat yang mudah pada kita, Imam Syafi'i kata, baca Al-Quran yang mudah pada kamu. Jadi kita ingat surah Al-Ikhlas, kita bacalah. Sentiasa baca. Baca sokmo. 1,000 kali satu hari. 2,000 kali satu hari. Banyaknya tu? Tak banyak. Tak banyak. Sebab apabila kita sentiasa baca, apapun, analogi mudah. Apabila kita sayang kepada seseorang, kita sentiasa sebut namanya kan. Dalam otak kita terbayang wajahnya. Terbayang. Itu tanda kita sayang. Tapi kita kalau dengan Al-Quran, kita masih lagi belum boleh menghayati Al-Quran, belum lagi rasa rindu kepada Al-Quran, maka erti kita tidak kenal Al-Quran. Tapi kita harus ingat, Al-Quran ini mukjizat daripada Allah. Kalamullah. Kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Al-Quran kata-kata Allah. Jadi setiap apa yang kita lihat kepada Al-Quran dapat pahala. Apabila kita membaca Al-Quran dapat pahala. Apabila kita faham makna Al-Quran dapat pahala. Apabila kita beramal dengan Al-Quran, kita dapat pahala. You kira berapa banyak pahala? Pahala Al-Quran ini dia mengikut alif. Bukan mengikut ayat. Alif, Lam, Mim. Bayangkan. Alif, Lam, Mim ni kita sudah dapat 1 alif 10. Alif, Lam, Mim kita sebut Alif, Lam, Mim dapat 30. 30 pahala. Bayangkan kau baca Bismillah. Baca Bismillah. Baca Al-Fatihah. Banyak pahala, banyak. Sebab itu kita kena sentiasa baca. Baca. Dan kita harus ingat. Siapa teman kita dalam kubur nanti? Kalau di dunia kau pandailah cari. Siapa nak jadi boyfriend saya? Mac, siapa nak jadi boyfriend saya apa semua? Pandailah kau cari. Tapi di akhirat kau nak cari siapa? Siapa nak datang jumpa kau? Orang yang akan jumpa ialah amal ibadat kau di dunia. Kawan kau dunia. Siapa kawan kau di dunia? Al-Quran. Siapa kawan kau di dunia? Solat. Siapa kawan kau di dunia? Zikir. Siapa kawan kau di dunia? Berselawat. Itu kawan kau. Siapa kawan kau di dunia? Sedekah. Itu kawan kau. Tapi kita tidak. Kita cari siapa kawan kau? Oh, ni menteri. Siapa kawan kau? Oh, ni orang kaya. Siapa kawan kau? Ini pengarah. Itu semua tak boleh membantu kau di alam barzah. Tak boleh. Di dunia kau nak minta jawatan boleh lah. Daripada cikgu kecil nak naik cikgu besar. Jumpa PPD apa semua. Tolong recommend. Boleh lah. Tapi di dalam kubur tak boleh. Tak boleh. Ma Rabbuka. Siapa tu kau? Sekejap. Saya guru besar sekarang tau. Dia tak heran lah kau guru besar ke apa ke. Kalau kau tak boleh jawab Ma Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Kau dihentam lah. Dihenyak. Habislah kau. Tapi kalau kita berkawan dengan solat. Solat ini adalah satu makhluk. Solat makhluk, zikir makhluk, Al-Quran makhluk. Semua makhluk ni. Di akhirat nanti, semua makhluk ni. Dia akan hadir. Sama ada dalam bentuk lembaga atau dalam bentuk cahaya. Dalam kubur nanti, kalau kita hafal surah Al-Ikhlas. Contoh. Paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tu kena jelas. Ketika tak boleh bacaan tak betul. Ada ramai qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak boleh. Qul huwallahu ahad. Dia kena keluar. Kena keluar. Okey, katakanlah kau hafal qul huwallah je. Banyak-banyak Al-Quran tu kau ingat tu saja je. You ingat apabila kau meninggal di alam barzah nanti, qul huwallah akan datang jumpa kita. Nampak cahaya. Oi si Fulan, kau dah meninggal dalam barzah sekarang. Kita tu, kamu siapa? Akulah Qul Huwallah yang kau hafal di dunia. Aku datang jumpamu, aku akan membantumu. Aku akan sentiasa berada di sampingmu. Allahu Akbar. Nasib baik ada Qul Huwallah. Nasib baik ada Qul Huwallah. Kalau kau tak ada apa, siapa nak tumpang kau? Oi, saya ada kereta besar. Kereta besar. Kita tutup dia. Tak ada. Saya ada rumah besar. Tak ada. Dalam kubur 6 kaki je. Tong kayu je. Walaupun dalam bilik kau katil harga beribu-ribu. Tapi apabila kau tidur dalam kubur, pakai kayu dengan kapan je. Mana ada drill lamp ke apa lamp pun tak ada. Semua ditinggal. Bro. Itulah kawan kita. Kawan kita di dalam barzah, di alam barzah ialah Al-Quran. Solat datang lembaga. Akulah solat duha. Aku menerangkan. Dalam kuburmu bercahaya macam chandelier. Ya duha. Terima kasihlah datang berjumpaku. Kau tak perlu terima kasih padaku. Sebab kau memang selalu mengamalkan aku. Kau solat 2 rakaat. Masa kau rajin kau buat 2, 4, 6, 8, 10. Akulah duha. Begitu juga Qabliyah Ba'diyah. Dan begitu juga tahajud.
Akulah tahajud. Aku datang bersama kau. Aku akan menjadi peguam bela kepada kau. Peguam bela di hadapan Allah nanti. Dan aku akan memberitahu, engkau sentiasa bangun pukul 4 pagi. Engkau mengantuk, tapi kau bangun juga. Engkau letih, kau bangun juga. Tapi kerana engkau ingin berbakti kepada Allah SWT. Kemudian kau bertahajud. Kau berqiyamul lail di malam pagi. Dalam saat orang lain sedang tidur. Dalam orang lain sedang berdengkur. Dalam saat orang lain sedang bermimpi. Tapi kau korbankan semua itu. Kau tidur masa yang dengan tidur yang tak cukup. Tapi kau ambil masa itu. Engkau bersama dengan aku. Akulah tahajud. Allahu Akbar. Indahnya. Kita tidak akan menyesal berada dalam itu. Tak akan menyesal. Kita tak akan menyesal tidur sedikit di dunia. Sebab di akhirat nanti kita tak akan tidur dah. Kita tak akan menyesal bawa kereta kecil di dunia. Sebab di akhirat nanti kita ada the most modern car yang tidak ada di dunia. Kita tak akan menyesal berada di rumah yang tidak besar. Kerana di akhirat nanti kita ada istana emas berlantaikan belian. Apabila kita solat duha 12 rakaat setiap hari. Kita tak akan menyesal hari dunia. Sebab apabila kita solat 2 rakaat fajar, 2 rakaat fajar, kita akan mendapat dunia dan isinya. Lebih kaya daripada Bill Gates. Lebih kaya daripada robot kuak, apa semua ni. Lebih kaya. Lebih kaya. Itu baru 2 rakaat solat. Solat fajar 2 rakaat, Allah kata engkau akan dapat dunia dan isinya. Lebih lagi dunia dan isinya. Apa lagi? Siapa yang solat fajar 2 rakaat tadi, kita orang kaya. Kita relax je. Relax. Yang kita tengok orang bawa kereta besar, duduk rumah besar, it's nothing. Di sisi Allah, dunia ini tak lebih daripada hanya satu titik air. Apabila kau pergi ke laut, kau jolokkan tangan kau. Apabila kau angkat, ada air satu titik. Itulah dunia. Very small. Very small dunia. Di sisi Allah. Sebab itu, bagi Allah sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang pemurah rupanya. Allah ni pemurah. Allah tidak kedekut. Dah kedekut. Siapa yang minta, siapa usaha, Allah bagi. Allah bagi. Orang kafir, bagi. Orang yang menentang Islam, bagi. Dia nak, dia bagi. Tak payah berebut. Tak payah berebut. Allah bagi. Tapi itu hanya dunia. Dunia saja Allah bagi. Akhirat engkau akan dihentak. Engkau akan dibakar di api neraka. Ni orang-orang kafir ni. Jangan dengki. Jangan dengki dengan Amerika maju. England maju. Jepun maju. Maka kita akan buat seperti Jepun Amerika. Kau nak tiru apa seperti Jepun Amerika? Mereka tu menghalalkan zina. Menghalalkan LGBT. Menghalalkan arak. Kau nak tiru apa? Bila kita jadi moden. Jadi moden seperti Amerika. Maka perangai rakyat jadi seperti Amerika lah. Apakah ini yang kita nak bawa? Rasulullah tak bawa benda ni. Rasulullah tidak pernah menyarankan supaya Madinah menjadi seperti Rom. Tidak. Rasulullah tidak pernah menyarankan. Para sahabat pun. Khalifah 4 pun tidak pernah membuat wawasan. Okey, Madinah akan jadi seperti Rom pada masa itu. Sebab Rom ni maju, moden. Tidak. Tidak. Ini yang silapnya kita, kerajaan kita. Sentiasa bila bercakap, mesti bangunan tinggi. Bila bercakap, mesti rumah besar. Bila bercakap, mesti gaji besar. Bila bercakap, mesti maju moden. Itu semua rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Jadi apa yang kita nak ikut sangat Jepun, Amerika apa semua ni? Itu semua very small. Rusia pun very small. Yang kita nak ikut macam mana Rasulullah meminta besar ke Madinah? Tak besar kan? Sedangkan Madinah ini pusat pentadbir Islam yang terbesar. Sampai sekarang. Madinah ni. Tapi Madinah adakah sehebat dengan Tokyo? Ataupun sehebat Kuala Lumpur? Kuala Lumpur lagi besar daripada Madinah. Sebab wawasan kita ialah wawasan kita kepada keduniaan. Tapi wawasan Madinah dengan Mekah ini ialah rohani. Akhirat. Wawasan akhirat. Wawasan akhirat. Sebab itulah pembesaran Madinah dan Mekah berdasarkan pada keupayaan untuk beribadah. Beribadah rohani, itu yang ditekankan. Sedangkan Rasulullah dan Khalifah 4 telah berjaya menawan sampai ke Parsi apa semua, sampai ke Parsi, tapi tidak pernah menjadikan Madinah seperti Rom, seperti England, seperti Sepanyol. Tidak pernah. Adakah Rasulullah ataupun sahabat tak boleh buat? Boleh. Harta banyak, tapi itu bukan objektif sebenar untuk kita hidup di dunia. Sebab itu kita jangan menyesal. Kita baca dulu. Mak melembur mas je. Boleh tahan mak. Thank you semua kerana hadir. Live Atuk. Terima kasih banyak. Terima kasih Tok. Kalau kita ambil inisiatif untuk konsisten. Baca sikit. Atau banyak lama-lama. Ia akan menjadi tema yang baik. Betul.
Betul, Atuk setuju sangat tu. Setuju tak? Abang Haji sihat kau? Mak Haji sihat kau? Sihat semua, Alhamdulillah. Amin, terima kasih. Terima kasih kita. Terima kasih, betul tu. Amin. Amin, amin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih semua amalan kita akan jawab. FYP, terima kasih. Mat, terima kasih. Terima kasih, betul tu, betul. Terima kasih. Terbaik Habibah, terbaik Yusuf. Salam tu dan semua yang ada live. Ya, Waalaikumsalam. Masak. Masak. Terima kasih. Terima kasih. Hebat tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Selagi ada roh dalam badan, selagi itulah kita kena solat 5 waktu. Betul sekali. Jangan sampai tunggu orang solat kita. Kalau kau tak solat, orang solat kita. Bila solat kita, kau duduk depan imam. Kau kena belajar-belajarlah berada di belakang tu imam. Ya, Assalamualaikum. Thank you Hadir. Selamat pagi. Lagi JDT. Terima kasih. Thank you yang join. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jam sedih. Kena baca dulu ni. Banyak ni. Banyak Nolizat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. JDT. Terima kasih. JDT. Terima kasih. Muzami. Terima kasih JDT. Waalaikumsalam Hadir. Terima kasih tidak Hadir. Ya, jam sedih. Jam sedih. Kita lahir kosong. Kita pergi padanya pun kosong. Cuma amal yang jadi pengukur syurga atau neraka. Amin. Amin. Pandai juga ni. Yang ni hebat dia ni. Nak beli tak boleh. Main. Ambak pantai. Berdampinglah dengan Al-Quran sungguhnya. Dialah peneman di akhirat. Di alam barzah. Akhirat tu mungkin lambat lagi. Alam barzah dulu. Kalau kiamat 1000 tahun lagi, kita akan mati dulu. Nak makan apa? No. Nasi tu. Okey. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Faizal. Terima kasih. Lain tak kuat. Abang jadi... Lain tak kuat. Kuatkan lain lah. Gagahkan lain tu. Mac Latte tu. Ya. Ya, Queen. Lama tak nampak Queen kasih. How are you, sis? Salam Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Mac Latte. Tak apa. Faham sama. Faham. Official. Terima kasih. Atuk baca dulu. JDT, terima kasih Queen. Terima kasih. Betul tu. Terima kasih, Mac. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nenek masak apa? Nenek masak apa hari ni? Nenek. Adalah dia masak tu. Tapi belum masak lagi. Jangan jadi macam Firaun. Sombong bongkak. Di hujung nyawa baru nak bertaubat. Taubat dia tolak. Itulah. Tapi Abu Jahal tak bertaubat terus. Masa kepala nak dipancung pun tak bertaubat dia. Boleh lagi kirim salam kepada Muhammad. Aku tidak akan ikut agamanya. Itu dah nak mampus dah macam tu. Itulah sombong. Fazli, atau kalau boleh siapa nak jadi Perdana Menteri? Allahu Akbar. Tu tak boleh cakap lah. Pagi ni ibu kepada kawan saya telah pergi pada lahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sokong mana PRU ni? Malam ni kita bincang tajuk politik. Moderator PRU ke-15. Pukul 9 hingga pukul 10. Kau masuk. Masuk kita bincang politik. Di sini hari ini motivasi. Mac Kelantan. Terima kasih. Takziah keluarga. Salam mesra bro. Rampala. Terima kasih. Saya nak makan nasi kerabu nenek. Wow, nenek kau buat nasi kerabu. Bro. Rampala. Terima kasih. Atuk, kalau boleh siapa nak jadi PM? Malam ni tanya. Malam ni Atuk kau jawab one by one. Sekarang tak boleh jawab. Nanti geng-geng yang dibayar tu. Dia orang masuk. Habislah merosakkan program kita. Kita sedang berbicara mengenai tajuk. Menyesal di dunia boleh patah balik. Menyesal di akhirat. Habis tak boleh buat apa. Ingatlah bahawa keberkatan itu diberi hari bersama dengan Al-Quran. Bacalah walaupun satu ayat pagi hari. Pagi hari. Bacalah Al-Quran siang hari dengan keyakinan bahawa anda telah membaca surat dari Allah untuk anda. Maknanya kita baca kalamullah siang hari. Berorientasi ke Al-Quran, maka ia akan memberikan bekas di hati anda. Bila kita sentiasa bertindak mengikut Al-Quran, bekas di hati kita. Bagilah bacaan Al-Quran menjadi beberapa bahagian. Dan bacalah Al-Quran sekaligus beberapa halaman. Hindarilah segala macam alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Al-Quran, peneman kita di akhirat. Al-Quran, peneman kita alam kubur. Rugilah orang tidak menjadikan Al-Quran. Dan teman Al-Quran ni, di dunia pun kita akan jadi seronok. Kita akan jadi rasa manis. Kita akan jadi rasa happy. Jika kita menjadi Al-Quran sebagai teman kita.
Tak percaya coba buat. Everywhere you go, you baca Al-Quran. Bukan you kilik Al-Quran. Bukan you junjung Al-Quran. Tapi everywhere you go, you baca Al-Quran. You akan rasa mandi. You rasa mandi. Mendengar orang baca Al-Quran. Kat TikTok ni, dulu kau dengar baca Al-Quran, kau sikit je. Tapi lama kelamaan kau akan dengar. Kau akan dengar. Rasa mandi. Kenapa kita suka dengar Gegar Vaganza bersama Nabi? Kenapa? Kenapa? Kenapa kita suka dengan kucuk-kucuk Sahih? Syarukan. Kenapa? Sebab kita menjiwai. Dan kita memahami. Tetapi Al-Quran kalamullah. Apabila kita berjaya mendekati, menyayangi dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran itu akan menjadi peneman kita. My good friend. Day and night. Al-Quran. Day and night. Nak tidur, baca Al-Quran. Bangun pagi, baca Al-Quran. Tanda apa tu? Tanda Al-Quran lah peneman kita. Al-Quran is our friends. Our good friends. Kalau hidup penuh dengan dosa, untuk beri manfaat meninggalkannya, menyesali dosa itu, dan sebagai kunci untuk bertaubat. Menyesali atas dosa kita buat. Mohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak mengulang lagi dosa yang kita lakukan. Jadi menyesal di dunia boleh patah balik, tapi menyesal di akhirat tak boleh patah balik. Macam mana nak buat tu? Jadi kau kena ubahkan di dunia lagi supaya ihdinas siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus itu jelas ialah menuju ke syurga. Amin. Itu yang kita nak. Bacalah daku walaupun 10 ayat. Banyak kelebihannya. Ombak pantai hebat. Setuju sangat. Banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Banyak kelebihan. Hati keras, hati batu. Baca Al-Quran. Kita rasa ego. Cakap besar. Baca Al-Quran. Kita rasa kita lalai. Baca Al-Quran. Kita rasa kita dah takabur. Baca Al-Quran. Kita rasa kita terlalu besar kuasa kita. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah daku walau sepotong ayat. Alif Lam Mim Yasin. Bacalah. Saya terbacalah. InsyaAllah. Amin. Baca Al-Quran. Berzikir. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dosa sebanyak buih di laut, InsyaAllah akan terhapuskan. Sentiasa berzikir. Kita ni sentiasa buat dosa. Dosa ada sama. Dan kena zikir sama. Sama. Umpama basuh baju. Sehelai baju. You dah masukkan sabun pun semua kan. Adakah sekali basuh je you masuk sabun? Setiap kali you basuh baju, you mesti masukkan sabun. Betul tak? Setiap kali you basuh baju, you mesti masukkan pelembut. Setiap kali you basuh baju, you mesti masukkan pewangi. Sebab apa? Sebab nak suruh baju itu bersih, lembut dan wangi. Dan begitulah dalam soal kehidupan kita. Setiap kali kita hidup, setiap kali kita bernafas, setiap kali kita terfikir, setiap kali itulah kita berzikir. Sebab untuk kita jadi bersih, dekat dengan Allah, setiap kali kita solat dalam waktu-waktu yang ditetapkan. Sebab apa? Sebab kita nak dekat dengan Allah. Kita nak menghadap Allah. Kalaulah sepatutnya apabila kita dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang yang dekat dengan Allah, ya Allah, kau telah memanggilku untuk menghadapmu. Aku akan pergi sekarang insyaAllah. Terus pergi. Ya Allah, aku mengambil wuduk untuk menghadapmu. Bersihkan diri. Nak menghadap Allah kena bersih. Bersihkan diri, basuh 2 tangan. Basuh muka. Kena bersih, basuh tangan hingga ke siku. Basuh dahi, basuh rambut. Basuh kaki. Nak menghadap Allah ni, kena bersih. Kena ambil wuduk. Wuduk yang sempurna. Tak ada wuduk, tak ada solat, tak ada wuduk. Tak boleh. Kena bersihkan diri. Sebab apa? Sebab nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar. Setiap kali kita ambil wuduk, kita basuh tangan, gugurlah dosa-dosa di tangan. Gugur. Kita ambil wuduk, kita basuh muka, gugurlah. Kita gosok mata kita, gugurlah dosa mata. Kita gosok tepi telinga kita, gugurlah dosa tepi telinga. Kita basuh mulut kita berkomor, keluarlah dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Allah nak umatnya bersih menghadapnya. Dengan sendiri dia gugur semua.
Gugur semua. Maka kita pun mulai solat. Mulai solat. Bila kita solat. Bila kita rokok. Kita solat, kita bawa dosa bertimbun di atas bahu kita. Bila kita rokok, dosa itu akan jatuh. Bila kita sujud, dosa itu juga turut jatuh. Sebab itulah rokok kena lama. Sujud kena lama. Sebab dosa kau terlalu banyak. Jadi kena lama. Biar sempat dosa itu turun. Macam lori pasir buang tanah kan. Biar turun semua. Baru dia jatuhkan. Jadi biar jatuh. Sujud lama. Allah sayang kita. Setiap apa yang kita beribadat, dosa kita gugur. Gugur. Sebab apa? Sebab Allah nak kita masuk syurga. Nak. Tapi ada orang tak nak masuk syurga. Nak tu. Tapi kenapa kau tak solat? Tak solat. Berarti kau tak nak masuk syurga. Kau dosa banyak. Sebab kita dah bertaubat. InsyaAllah. Bersangka baik dengan Allah SWT, dosa kita gugur. Apabila kita solat, dosa kita gugur. Apabila kita basuh wuduk, basuh tangan, dosa kita gugur. Apabila kita bertasbih, berzikir, dosa kita gugur. Apa yang kita buat, semua dosa kita gugur. Kita suci, bersih, murni. Sabar kita basuh baju. Kita ni orang lama, sejak lahir sampai ketua, lama. Baju juga begitu. Mula-mula beri, cantik, bagus, comel. Tapi selepas itu bau busuk, bau peluh, main bola lah, apalah semua. Kita pun basuh. Dalam basuh kita masuk apa? Sabun. Sebab apa? Nak kasih bersih. Dalam basuh kita masuk apa? Pewangi. Sebab apa? Nak jadi wangi. Dalam basuh kita masuk apa? Pelembut. Sebab apa? Nak baju ni jadi lembut. Supaya kita sedap pakai. Sebab begitu juga kita dalam solat. Kita akan jadi selesa bersama dengan solat. Selesa. Duduk aman, damai, tenang. Allahu Akbar. Hebatnya kuasa Allah SWT. Ini yang kita kena lakukan. Itulah jangan menyesal. Jangan menyesal di akhirat. Tak ada gunanya. Tak ada. Kita hai. Neighbor sebelah neighbor. Dalam kubur kan rapat-rapat. Rapat-rapat. Hai. Gelapnya tempat kamu. Yalah, aku dulu tak solat. Hai kawan. Tengok sepan. Dalam kubur kan rapat-rapat. Kawan. Hai. Oi, tempat terangnya tempat kau. Yalah, aku ada kawan. Qul huwallah. Ni kawan ni qul huwallah. Engkau tak ada ke? Qul huwallah tu apa? Itulah kau. Di dunia dulu kau tak kawan dengan dia. Tak berkawan dengan dia. Hai dalam kubur macam itulah. Macam itulah. Ya, Azmin. Assalamualaikum jemaah. Pagi, morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih FYP Mazmin. Terima kasih. Jadi itulah siapa jiran kita dalam kubur. Siapa teman kita dalam kubur. Siapa? Bini cantik kau? Dah. Suami handsome kau? Dah. Anak ramai kau? Dah. Rumah besar kau? Dah. Pakat pengarah kau? Dah. Tan Sri kau? Dah. Tengku kau? Dah. Semua dah. Habis itu siapa teman? Al-Quran. Siapa teman? Zikir. Siapa teman? Selawat. Siapa teman? Solat. Siapa teman? Sedekah. Siapa teman? Buat baik kepada ibu bapa. Dan itu yang kita nak. Ya, ombak pantai. Orang yang banyak dosa nak masuk syurga. Orang yang alim tak tahu lagi kedudukan syurga atau neraka. Orang yang banyak dosa nak masuk syurga. Tak apalah, sekurang-kurang dia fikir nak masuk syurga. Tapi tak beramal. Susahlah kena beramal juga. Biarlah berbaloi. Saya nak 20A, cikgu. Cikgu angkat tangan siapa nak 20A? Saya, cikgu. Berapa jam kau baca? Saya tak baca lagi, cikgu. Tak start lagi. Allahu Akbar. JDT jawab. Salam. Jangan. Saya, welcome. Welcome. Betul, Tutup Muzamin. Betul, Sokmo. Jadi, jangan sampai kita menyesal setelah kita meninggal dunia di alam barzakh. Jangan menyesal di sana. Tak guna dah. Ramai yang menyesal. Tapi menunggu hukuman daripada Allah SWT. Maliki yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, iaitu taubat yang murni semurni-murninya. Bertaubat di atas apa kesalahan kita buat. Tapi Rasulullah tak ada dosa pun bertaubat juga. Sebab apa? Taubat ini untuk menterjemahkan kecilnya, lemahnya diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dosa pun kena bertaubat. Tapi kita ni jangan cakap tak ada dosa. Betul tu? Betul. Amin. Ombak amin tu. Amin. Mulukai hati seseorang itu sangat mudah. Namun menyembuhkannya sangatlah susah. Berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf belum tentu bisa menyembuh luka itu. Jangan sakiti orang lain. Jangan menyesal.
Jangan menyesal. Menyesal di dunia boleh patah balik. Itu pun banyak tak boleh patah balik. Menyesal di dunia. Nak pusing balik tak boleh. Tak boleh kan? Jangan menyesal. Cermin yang pecah boleh dicantumkan. Tapi retaknya masih ada. Itulah kata-kata orang kecewa. Kata-kata orang yang tak nak maafkan orang. Macam itulah. Tapi pedulikanlah. Pecah ke, hancur ke. Tak kisah. Semua anak Adam pasti bersalah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang imannya, iaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua anak Adam itu bersalah. Akan tetapi sebaik-baiknya berbuat salah, orang yang buat salah itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatlah kamu sebelum ajal kamu dihalkam. Taubatlah, pintu taubat sudah terbuka. Memang syaitan telah memperakukan di hadapan Allah Azza wa Jalil yang dia akan menyesatkan umat manusia. Allah kata apa? Tak apalah kau nak menyesatkan dia, tapi aku akan buka pintu taubat seluas-luasnya, tidak akan ditutup kecuali nyawa sampai di halkam ataupun matahari naik daripada barat. Terduduk syaitan. Tapi ada lagi manusia sombong, tak nak bertaubat. Itu yang syaitan suka tu. Itu yang syaitan suka tu. Sukalah dia. Siapa yang ikut syaitan, sukalah dia. Suka dia. Sembang-sembang pagi hari ini, iaitu penyesalan di dunia dan penyesalan di akhirat. Jadilah pemaaf, maafkanlah orang yang pernah menyakitimu, maafkanlah orang yang mungkin pernah berbuat zalim kepadamu, maafkanlah kesalahan mereka sebagaimana kamu juga ingin Allah memaafkan kamu. Jadi lakukanlah yang terbaik. Mungkin orang yang menzalimi kita, masa itu dia tidak sedar, maka dia menzalimi orang. Mungkin pada masa kita difitnah, orang itu tidak sedar. Mungkin perkara-perkara baik. Jadi apa yang penting, kita maafkanlah siapa saja. Ikutlah pribadi Rasulullah SAW. Dengan maaf itulah seorang Yahudi memeluk agama Islam. Setiap hari Rasulullah lalu di hadapan rumahnya, setiap pagi dia akan baling dengan najis, dia akan baling kekotoran. Pada satu hari dia lalu, tak ada balingan lagi. Maka Rasulullah tanya sahabat, kenapa Yahudi tak baling kotoran? Sahabat kata, dia sakit ya Rasulullah. Rasulullah pergi melawat dia. Ketuk pintu. Dan dia terkejut apabila melihat Rasulullah hadir melawat dia. Dan dia menangis. Baiknya hati Rasulullah. Pemaaf orangnya. Dan masa itu juga dia syuhada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu kaedah dakwah. Tak bercakap. Cuma dengan menggunakan sifat sabar dan pemaaf, maka ada makhluk yang memeluk agama Islam. Ini hebat cara dakwah Rasulullah. Tak semestinya bercakap. Tak. Peribadi yang baik. Rasulullah menjual pekerti yang tinggi, pekerti yang sempurna, sehingga boleh menjadi Al-Amin. Al-Amin, orang yang benar, orang yang boleh dipercayai. Itulah kaedah dakwah. Bukan saja petah bercakap, tetapi peribadi yang luar biasa. Jadi peribadi itulah yang penting. Sebab itu, pada peringkat awal dakwah di Mekah ialah bukan dengan perkataan, bukan dengan cara terbuka, tetapi secara diam-diam. Cara mana? Rasulullah menampilkan dirinya sebagai insan yang baik, yang terbaik, yang amanah, yang kerja kuat, yang handsome, yang sehat, sebagai bapa yang baik, sebagai anak yang baik. Ini yang dicontohi, yang dibuat oleh. Sebab itu Rasulullah ini rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Ini contoh. Itu cara dakwah. Dakwah cara terbuka ini setelah hijrah. Setelah nak hijrah tu baru terbuka. Pada peringkat awal senyap. Tapi Rasulullah tetap berdakwah. Berdakwah macam mana? Berdakwah dengan sabar. Berdakwah macam mana? Berdakwah dengan sifat-sifat mulia. Berdakwah macam mana? Berdakwah dengan sifat pemurah. Berdakwah macam mana? Bersifat menghormati. Ini kaedah Rasulullah. Dan benda ini kita boleh lakukan. Dan kita perlu lakukan. Untuk kita selamat dunia dan akhirat. Jadi cukuplah untuk hari ini. Nenek kau pun dah datang lah. Nampak macam ni. Meminta maaf tak perlu nunggu tak perlu nunggu hari lebaran. Mintalah maaf sekarang. Kalau kita dah tahu kita buat salah. Jangan tunggu nak hari raya je. Minta maaf ya. Kosong. Kalau ikut setengah ulama, kalau tak mention apa kau salah, minta maaf itu tak gugur. Salah tak gugur. Raya minta maaf semua, minta maaf. Kosong. Hutang kena bayar. Macam tu. Macam lah ada. Minta maaf. Jadi cukuplah untuk hari ini.
Boleh burger? Nenek kau offer burger dia nenek. Okey, alhamdulillah tu. Terima kasih banyak. Okey, semoga bermanfaat kepada anda semua. Sedikit perbincangan daripada Atuk hari ini, dan apa yang baik gunakanlah. Amalkanlah segera di mana sahabat-sahabat Rasulullah. Semoga anda semua ini adalah sehebat sahabat Rasulullah. Sehebat sahabat Rasulullah, iaitu apabila mendengar tip-tip yang baik terus amalkan supaya dia tidak hilang begitu saja. Supaya bukan sejenis embun di waktu pagi menitik cantik, tapi setelah datang cahaya matahari embun itu hilang. Begitulah kita belajar ilmu, mendapat satu patah, satu dua, terus kita menitik sebagai air. Semua kita jadikan sebagai air minuman. Kita jadikan ilmu yang sedikit ini, satu dua perkara ini, yang mungkin kita boleh lakukan dengan yang terbaik, maka kita lakukan secepat mungkin, immediately. Semoga kita dapat beramal dalam keadaan air dan bansus. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok, insya-Allah. Masa yang sama, waktu yang sama. Terima kasih kerana sudi mengenai itu. Jangan lupa, siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, Haji Mat Atuk. Terima kasih banyak Haji Mat Atuk. Jangan lupa, terima kasih.